Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 22 Jun, anda bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama pagi ini. Suspek kes gaduh tular di Balakong ditahan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Polis menahan seorang lelaki selepas disyaki terbabit dalam kes pergaduhan sehingga menyebabkan seorang lelaki lain cedera di Jalan Dataran Ceras 2 Balakong, Selangor. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata, lelaki berusia 44 tahun itu ditahan di Taman Putrajaya Batu Sembilan Ceras kira-kira jam 4.20 petang semalam. Permohonan reman ke atas suspek dibuat hari ini. Terdahulu, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang menerima 2 rakaman video tular memaparkan pergaduhan sehingga menyebabkan seorang lelaki berlumuran darah dipukul suspek. Siasatan awal polis mendapati pergaduhan disebabkan perasaan tidak puas hati berkaitan insiden memotong barisan ketika keluar simpang. Suspek mengaku terbabit dalam pergaduhan itu. Bagaimanapun, mangsa belum membuat laporan polis. Pemeriksaan di hospital terhadap mangsa mendapati dia cedera pada bahagian muka dan badan, patah pergelangan tangan kanan serta retak tulang muka dan hidung. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 323 Palang 160 Kanun Keseksaan atas kesalahan mencedera dan gaduh gempar. Sebuah kedai emas kerugian lebih RM500,000 dalam tempoh beberapa minit apabila beberapa dulang emas dilarikan 4 lelaki bersenjatakan tukul dan senjata api. Insiden berlaku dalam sebuah pasaraya di Rawang kira-kira jam 4 petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Samsul Ma'ruf, ketika kejadian terdapat seorang pengawal keselamatan tidak bersenjata dan 2 pekerja wanita sedang bertugas. Berdasarkan rakaman CCTV, suspek dipercayai 4 lelaki bertopi keledar, memakai sarung tangan dan membawa senjata menyerupai pistol dan tukul besi. Setakat ini tiada kecederaan dilaporkan. Difahamkan premis sama pernah disamun pada 2017. Gerakan ops tutup giat dilakukan bagi mengesan suspek. Susulan kes keracunan metanol yang telah meragut 2 nyawa di Port Dickson Negeri Sembilan, 19 premis sekitar Bandar Peranginan Port Dickson, Lukut dan Chuah diserbu. Operasi polis itu turut disertai 51 anggota Majlis Perbandaran Port Dickson, Jabatan Kastam, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Jabatan Kesihatan. Berdasarkan laporan, 3 mangsa kini dirawat di hospital termasuk seorang di unit rawatan rapi. Mereka telah meminum 2 jenama arak itu dikenali sebagai Milieu Beer dan Martin. Kemungkinan besar arak itu telah habis dijual berdasarkan harganya yang murah, kira-kira RM7.50 setin. Bagi pengguna ataupun pembeli 2 jenama ini, saya pohon supaya mereka menerima, pergi ke hospital untuk menerima rawatan dan juga berhubung dengan pihak polis bagi membantu siasatan, terutamanya untuk dirakam percakapan bagi memastikan di mana mereka membeli minuman tersebut, dengan harga berapa dan daripada individu mana. Isnin lalu, seorang warga Myanmar Amerika Parsat 27 tahun dilaporkan maut di Hospital Tuanku Jaafar Seremban selepas meminum arak beracun itu. Diikuti semalam seorang wanita Kiratika 26 tahun dari Serteng Hilir Jempol. Berikutan itu, 3 orang termasuk 2 beranak telah direman kerana dipercayai menjual arak beracun itu. Polis juga sedang mengesan seorang lelaki Cina berusia 40-an yang disyaki menjadi ejen pembekal arak berkenaan pada peruncit di sekitar daerah Port Dickson. Kementerian Dalam Negeri menafikan wujudnya percanggahan kepentingan sekiranya Koperasi Polis Diraja Malaysia PDRM terbabit dalam perniagaan. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kepimpinan mana-mana koperasi juga tertakluk kepada undang-undang dan boleh disiasat pihak berkaitan sekiranya terbukti melakukan kesalahan atau rasuah. Tan Sri Muhyiddin menjelaskan koperasi mempunyai berjuta-juta ahli yang bukan sahaja terdiri daripada polis tetapi juga tentera, penjawat awam serta individu, dan tujuan mereka terbabit dalam perniagaan adalah untuk membantu kebajikan ahli. Saya fikir dia tak bercanggah. Kalau ada evidence mengatakan dia telah laku kesalahan, ada elemen rasuah, macam lain-lain organisasi, dia akan tertakluk pada undang-undang yang sedia ada. Dan kalau ada bukti, maka pihak yang
dapat maklumat boleh sampaikan pada SPRM dan Balai Siasat. Jadi tak elok kalau buat orang kata tuduhan rambang sama ada badan itu ataupun lain pihak, kerana mereka berperanan selama ini nak tolong ahli mereka. Jadi saya tak fikir wajar kita kata begitu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM Pulau Pinang malam tadi. Turut hadir Timbalan Menteri Luar Merangkap Setiausaha Agung PPBM Senator Datuk Marzuki Yahya dan Ketua Menteri Chow Kon Yew. Terdahulu Pusat Membasmi Rasuah dan Kronisma C4 dalam kenyataannya mempersoalkan pembabitan PDRM dengan pertubuhan perniagaan yang dikatakan akan mewujudkan percanggahan kepentingan. Ia susulan kenyataan Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur baru-baru ini yang menjelaskan 67 persatuan berdaftar dengan PDRM terbabit dengan pertubuhan perniagaan. Tiada unsur penderaan terhadap penghuni Pusat Jagaan Warga Emas dan Terapi Fitrah di Seremban 3 Negeri Sembilan oleh penyelia seperti didakwa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, berdasarkan laporan diterima, dakwaan penderaan itu wujud berkemungkinan daripada ketidakpuasan hati bekas pekerja pusat penjagaan itu yang dipecat. And the other thing is that they got complaints twice, but there was no evidence, and even the hospital actually did an examination. There was no evidence of penderaan lah, on them. They do have diabetes and high blood pressure, but there was no evidence that they were actually abused in any way. Bagaimanapun, jawatan kuasa daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah turun padang dan akan menyiasat secara terperinci dakwaan tersebut. Pusat jagaan dihuni 12 warga emas itu kini dalam proses penutupan kerana tidak menepati syarat pendaftaran. Selasa lalu, 4 bekas pekerja pusat penjagaan berkenaan mendakwa penghuninya dipukul, ditendang, diikat selain diberi minum air kencing dan memakan cili. Polis dilapor telah mengambil keterangan daripada 10 saksi berkaitan kes itu. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah menjalankan aktiviti plogging, iaitu mengutip sampah sambil berlari atau berjalan sepanjang laluan perjalanan di dataran Masjid Putra, Putrajaya. Majlis Agama Islam Negeri Johor menghulurkan sumbangan RM400 kepada murid sekolah agama Taman Mawar yang dirawat di Hospital Sultan Ismail HSI Johor Bahru. Ia selepas pelajar berkenaan mengalami sesak nafas dan muntah petang kemarin dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di Pasir Kudang. Mana-mana pelajar yang terlibat di sekolah agama ni, mana yang masuk ke dirawat di hospital, pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor akan memberikan peruntukan setiap pelajar sebanyak RM400 seorang, dan mereka yang tidak dirawat akan diberikan bantuan segera sebanyak RM200 seorang. Tosrin ditemui selepas mengagihkan sumbangan kepada 6 pelajar sekolah agama berkenaan. Sumbangan itu diharap dapat meringankan beban ibu bapa yang terpaksa menanggung anak mereka menerima rawatan. Hingga semalam, 6 murid yang berumur antara 8 hingga 10 tahun masih dirawat di hospital selepas pening, loya dan muntah-muntah. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo berharap untuk melihat majlis media ditubuhkan menjelang akhir tahun ini. Beliau berkata mesyuarat pertama penubuhan majlis tersebut diadakan di Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Putrajaya semalam dan bersetuju majlis ditubuhkan melalui Akta Parlimen. Mesyuarat itu melibatkan penasihat khas media dan komunikasi Perdana Menteri Datuk Khadijah Yassin yang mewakili media, kumpulan akademik, menteri dan wakil pejabat peguam negara. Sejumlah 12 kumpulan diwakili pada mesyuarat tersebut. Mengulas 5 bidang utama di bawah cadangan rang undang-undang itu, Gobind berkata mereka menggariskan objektif dan fungsi majlis, perlembagaan majlis dan keahlian. Kod tata laku, kaedah penyelesaian pertikaian serta peruntukan umum termasuk mengkaji undang-undang semasa yang perlu dimansuhkan atau dipindah apabila majlis itu dibentuk. Jabatan Hidupan Liar Sabah menerima 3 kenderaan pacuan 4 roda daripada NGO Orangutan Appeal yang berpusat di United Kingdom bagi membantu operasi unit penyelamat hidupan liar. Sumbangan berjumlah hampir RM400,000 itu adalah sebahagian daripada sumbangan sebanyak RM1 juta yang diberikan bagi membiayai usaha pemeliharaan hidupan liar di Sabah.
The state government is very grateful to Madam Su. She constantly concerned and come back to Sabah and have a look at all her babies. I know that because even the Chief Minister is very happy with her contribution. So we hope that these 3 vehicles will be fully utilized by the rescue units and in whatever they do to rescue, to help the wildlife, not only orangutan but also other wildlife in Sabah. Beliau terdahulu menyaksikan penyerahan kenderaan terbabit. Ia diserahkan pengerusi orangutan apil UK Su Shuward kepada Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah Augustin Tuga. Untuk rekod, sejak 18 tahun lalu, orangutan apil UK telah membelanjakan sebanyak 11.5 juta ringgit dalam membina pusat pemulihan orangutan sepilok di Sandakan. Pertubuhan itu juga kini giat membiayai program pemulihan gajah pigmi Borneo. Penggunaan mi kuning dalam menyediakan hidangan bukan satu perkara asing bagi masyarakat di Malaysia. Dijamin selamat dan diyakini pelanggan, Gardenia tampil dengan produk terbarunya, Numi. Syarikat pengeluar roti itu komited dalam menghasilkan produk bagi memenuhi kehendak pelanggan. Menurut Pengurus Pembangunan Perniagaan Gardenia, Ina Suhaila Abbas, proses penyelidikan dan pembangunan bagi produk Numi ini mengambil tempoh 2 tahun dengan menggunakan teknologi pembuatan tanpa pewarna tambahan dan asid borik serta kelazatan dan kualiti tinggi dapat dikekalkan. Kami mengeluarkan mi kuning yang pertama dipastur dan bersih dan selamat untuk digunakan oleh semua pengguna. Dan mi kuning ini juga yang istimewanya tiada bahan pewarna dan juga bersih dari sebarang bakteria because dia melalui proses pempasturan. Bersempena pengeluaran mi pastur itu, chef selebriti Marina Mustafa turut memperkenalkan buku terbitan barunya berjudul Only Me. Ia mengandungi 30 resepi mi berinovatif menggunakan produk Numi Gardenia yang diilhamkan dari zaman kanak-kanaknya sendiri. Saya terpegun sendirilah yang sebenarnya bukan main banyak resepi yang kita boleh gunakan untuk makan harian. Dan sebab Numi ni memang sehat dan berkhasiat. Bagi kaum ibu, penggunaan bahan ramuan yang berkualiti dan berkhasiat pasti menjadi pilihan utama dalam penyediaan makanan. Produk Numi Gardenia boleh didapati di semua cawangan pasaraya berdekatan dengan harga berpatutan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kelaporan antarabangsa, anggota Parlimen United Kingdom Mark Field digantung tugas berikutan dakwaan bertindak kasar ke atas penunjuk perasaan ketika hadir pada satu acara makan malam di London. Ketika kejadian, kira-kira 40 aktivis dari Greenpeace menyerbu acara berkenaan yang dihadiri oleh pegawai kerajaan bagi menyuarakan bantahan berhubung isu alam sekitar. Seorang aktivis wanita dilihat cuba berjalan ke arah Menteri Kewangan Philip Hammond sebelum dia ditahan oleh Phil. Phil kemudian dirakam menolak wanita itu ke arah dinding sebelum mengiringi dia keluar. Phil dalam satu kenyataan membuat permohonan maaf atas tindakan itu dan mendakwa ketika kejadian dia menyangka wanita terbabit membawa senjata. Lebih 240 orang cedera dalam pertempuran antara polis dan penunjuk perasaan di ibu negara Georgia. Keganasan tercetus selepas kumpulan penunjuk perasaan menyerbu bangunan parlimen. Ia berikutan situasi tegang selepas seorang ahli parlimen Rusia memberi ucapan dari kerusi Speaker Parlimen Georgia sekaligus menimbulkan rasa tidak puas hati sesetengah pihak. Kementerian Luar Rusia mendakwa pembangkang Georgia sengaja menimbulkan ketegangan dan cuba untuk menghalang pemulihan kedua-dua negara. Ketika ini, sekitar 100 orang masih menerima rawatan di hospital, termasuk kira-kira 80 anggota polis. Sementara itu, kira-kira 550 penunjuk perasaan yang mengadakan bantahan di hadapan Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Coimbatore di India susulan krisis bekalan air ditahan polis. Mereka mendakwa krisis berlaku akibat salah laku pegawai pentadbir tempatan dan kecuaian
Sementara di Chennai, 4 empangan yang membekalkan air ke bandaraya itu hampir kering. Keadaan mendorong syarikat pembekal air mengurangkan bekalan sebanyak 40%. Krisis air di Chennai bermula beberapa minggu lalu dan Mahkamah Tinggi mengkritik kerajaan Tamil Nadu kerana lambat bertindak. Mahkamah menuduh kerajaan negeri gagal bertindak proaktif dan hanya semata-mata menunggu ketibaan musim monsun. Program Makanan Sedunia WFP menggantung sebahagian bantuan kesanaan Yaman yang dikuasai pemberontak Houthi. Langkah itu diambil selepas WFP mengesan terdapat pemesongan bantuan di mana ada pihak cuba mendapatkan lebihan bantuan berbanding pihak yang benar-benar memerlukan. Menurut WFP, individu cuba mengaut keuntungan dengan menyasarkan golongan lemah. Keputusan itu dibuat selepas badan berkenaan menemui jalan buntu dalam usaha mengawal situasi terbabit. Ia dijangka menjejaskan sekitar 850,000 orang di Bandar Sana'a. Namun, program pemakanan akan diteruskan untuk kanak-kanak yang kurang nutrisi, ibu hamil dan ibu susuan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan sukan. Pertembungan separuh akhir siri antarabangsa Malaysia 2019 di Ipoh hari ini akan menemukan 4 pemain negara. Diketuai pilihan utama Sung Ju Ven yang menewaskan penyandang juara dari Indonesia, Gajra Piliang Fiki Hila Cupu di suku akhir malam tadi. Turut mara dalam acara perseorangan lelaki itu ialah pilihan kedua kejohanan, Chiam Jun Wei yang menyingkirkan seorang lagi pemain Indonesia, Jonathan Ramlee. Menghuni ranking 42 dunia, Ju Ven tidak berdepan masalah menewaskan Gajra yang diletakkan pilihan ke-6 dengan keputusan straight sets dalam tempoh 31 minit. Lawan Ju Ven di peringkat separuh akhir ialah seorang lagi pemain negara, Lim Chong King, 19 tahun, yang membuat kejutan apabila menewaskan pemain pilihan ketiga dari Kanada, Zhao Dong Sheng, juga dengan keputusan straight sets 22-20, 21-16. Sementara itu, lawan Jun Wei di peringkat 4 terbaik ialah Tan Jia Wei yang juga pilihan ke-11. Jia Wei marah selepas menewaskan rakan senegara yang diletakkan pilihan ke-8, Lim Chi Wing, dengan keputusan straight sets 21-14, 21-12 pada aksi di arena badminton itu. Dalam acara perseorangan wanita, pemain negara yang juga juara bertahan, Eski Sona, meneruskan kemarahan ke separuh akhir selepas menewaskan pilihan ke-6, Jaslyn Hui Yuyan dari Singapura 12-21, 21-13, 21-16. Lawan Kisona berikutnya ialah Sri Fatmawati dari Indonesia yang marah selepas mengejutkan wakil negara yang juga pilihan kedua kejohanan, Hu Yen Mei 21-17, 21-18. Seorang lagi pemain negara, Yun Chi Juan, turut marah selepas menewaskan pemain Singapura, Grace Chua 21-14, 16-21, 21-9. Persatuan Pelayaran Malaysia MYA mensasarkan untuk membawa pulang 4 pingat emas daripada 12 acara yang akan disertai pada Tamasya Sukan SEA 2019 di Filipina November ini. Ketua Kontijen CDM Negara, Datuk Megat Zulkarnain Omardin berkata, sasaran yang ditetapkan itu tidak terlalu tinggi dan mampu dicapai. Beliau yang juga Setiausaha Agung Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Persaka diberikan taklimat hampir sejam oleh pengurus pasukan Nik Ashraf Qaidi Nik Azizat. Datuk Megat berkata seramai 18 daripada 46 atlet yang sedang menjalani latihan di Kompleks Sukan Perahu Layar Kebangsaan akan dipilih mewakili negara pada kejohanan 2 tahunan itu. Katanya senarai akhir atlet yang akan membawa cabaran negara akan diperolehi Ogos ini. Sementara itu, Datuk Megat Zulkarnain berkata hasil pertemuan bersama pengurusan skuad pelayaran, beliau dimaklumkan mengenai had kuota pegawai yang dibenar dinamakan dalam kontingen pada Sukan SEA nanti. Jelasnya menurut buku panduan teknikal Sukan SEA hanya membenarkan 6 pegawai walaupun ia tidak mencukupi untuk sukan pelayaran. Selepas nama pembantu jurulatih skuad bawah 23 tahun negara Brad Maloney dicanang sebagai jurulatih baru skuad bawah 19 tahun negara, sekaligus timbul persoalan mengenai siapa individu yang bakal menggantikan tempatnya dalam skuad bawah 23 tahun negara.
sekiranya dia sah dilantik bagi menggantikan tempat Boyan Hodak. Situasi ini menyaksikan pengendali Dato' Ong Kim Swee kehilangan orang kanannya yang sebelum ini cemerlang membantunya memenangi pingat Perak Sukan SEA 2017 dan layak suku akhir kejuaraan bawah 23 Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tahun lalu. Bagaimanapun, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Stuart Ramalingam menegaskan jika Meloni dipilih sebagai jurulatih skuad bawah 19, pengendali dari Australia itu perlu bersedia untuk memegang dua jawatan sekaligus memandangkan FAM mahu menggunakan sumber kejurulatihannya dengan lebih efektif. Ia membabitkan penyusunan semula struktur kejurulatihan di mana sekiranya Brad dilantik sebagai jurulatih skuad bawah 19, mungkin tiada pengganti kerana boleh terus kekal membantu Dato' Kim Swee bagi skuad bawah 23. Dalam perkembangan sama, Stuart mendedahkan badan induk itu bukan setakat menenarai pendek Meloni. Sebaliknya, beberapa jurulatih lain turut berada dalam pertimbangan bagi menggantikan tempat Hodak. Menurutnya, FAM memerlukan sedikit masa bagi jawatan kuasa teknikal melakukan perbincangan dan pemilihan. Berkemungkinan ia akan diumumkan Selasa depan. Laporan tadi mengakhiri Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.